Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi muliakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zuhdi dan juga Ustaz Hairil Amri. Yang saya muliakan director tadi, Pertapis, iaitu dan juga barisan lembaga pentadbir Masjid Al-Iman dan hadirat para jemaah yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diserikan dengan para jemaah dan juga para volunteers, para petugas selain daripada Masjid Al-Iman sendiri. Begitu juga diserikan dengan kehadiran para volunteers dan petugas daripada Pertapis untuk sama-sama kita raikan program mereka dan juga dalam masa yang sama kita menghayati sebuah nasihat ataupun syarahan dan perkongsian berkenaan dengan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesihatan, kekuatan. Semoga dengan usaha-usaha ini dipandang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan bapa yang dikasihi Allah sekalian, lagi dalam 10 hari gitulah kita akan bertemu Ramadan. Lagi 10 hari kita nak bertemu Ramadan. Rasa macam sekejap. Sebab rasa macam beberapa minggu je berapa minggu lepas kita baca doa. Setiap kali selepas solat, imam akan baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Kau berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Rajab sudah pun pergi. Peristiwa peringatan Isra Mi'raj pun dah lepas. Lepas tu kita tunggu malam nisfu Sya'ban pun dah lepas. Sekarang ini lagi 10 hari kita nak masuk Ramadan. Kadang-kadang rasa lama, kadang-kadang rasa cepat. Tak tahu Haji rasa lama ke rasa cepat? Dia rasa cepat. Ada kala rasa lama, ada kala rasa cepat. Tapi saya yakin masa ni berjalan dengan cepat dan pantas sekali. Akhir zaman agaknya, orang semua cakap akhir zaman Ustaz. Masa tu dah, orang kata dah tak ada berkat. Kalau orang dulu, mereka ni satu hari baca Quran boleh khatam. Kita satu hari nak buka Quran pun susah. Tiba-tiba dah isyak, aku belum sentuh lagi Al-Quran, dah malam. Sebab terlalu busy sangat. Padahal masa sama juga, betul? Adakah dulu diberi masa 48 jam satu hari? Ataupun masa sama sahaja 24 jam? Saya yakin dulu pun 24 jam. Sekarang pun 24 jam. Tapi kenapa dulu 24 jam mereka boleh buat banyak benda? Sekarang 24 jam banyak benda kita tak boleh buat. Dan asyik tangguh-tangguhkan kerja. Yang inilah kita harus bermuhasabah pada malam ini. Malam ini kita nak bincangkan tentang persediaan Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan. Muslimin muslimat, tuan-tuan bapa yang dikasihi Allah sekalian, setiap kali bila kita dah nak bertemu Ramadan, bila kita nak cakap tentang persiapan, kita akan pergi ataupun kongsikan banyak benda lah. Nak cakap pasal Ramadan ni banyak. Sebab dia ada topik-topik yang banyak. Dia ada puasa, hukum-hukum puasa, manfaat puasa, ada tarawih, hukum hakam tarawih, apa fadilat tarawih, ada zakat, fitrah, ada apa lagi? Ada bubur masjid, itu pun jadi topik. Ada apa lagi? Apa? Lailatul Qadar, masya-Allah, ada Lailatul Qadar, ada solat qiyamul lail. Jadi hari ini tak akanlah cover semua. Hari ini kita nak cakap tentang persediaan. Jadi saya dalam saban beberapa hari ini saya sudah mula sebenarnya dah fikirkan apa yang saya nak cakap ni. Tentang nak buat persediaan atau nak mengajak sama-sama untuk bersedia. Jadi saya kira
Kita cakap macam ni lah sebab kita tahu dekat dunia ini sangat-sangat sedang tak aman. Kita tak boleh lari daripada apa yang berlaku dekat luar sana. Sebab dunia ini dah semakin kecil, sempit. Kecil bukan saiz dunia, tetapi semakin sempit dan kecil ini maksudnya apa sahaja yang berlaku dekat luar sana, nak tak nak kita mesti tahu. Nak tak nak benda tu sampai kepada kita. Jadi di antara perkara yang selalu menghayat hati saya dan saya yakin masyarakat kita, masyarakat Islam sedunia adalah apa yang sedang berlaku terhadap saudara-saudara kita. Nasib saudara kita di Gaza, di Palestin secara khususnya, yang masih lagi mereka bertarung nyawa, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian. Jadi itu sebagai permulaan kita nak mulakan, kita macam mana nak bertemu Ramadan ni, macam mana nak terima hadiah daripada Allah ni, macam mana cara kita nak bersyukur, macam mana cara kita nak beribadah, nak kumpulkan banyak ganjaran. Jadi saya kira dalam usaha kita nak bersyukur, kita kena pandang orang-orang yang tak senasib dengan kita. Kalau dulu kita selalu mengatakan, lihatlah orang yang kurang bernasib baik di kalangan orang-orang kita, ataupun masyarakat kita yang kurang bernasib baik, orang-orang susah yang tinggal di rumah-rumah sewa dan sebagainya. Tapi pada hari ini masyarakat dah lihat lebih daripada itu. Orang buat korban dah bukan dekat dalam Singapura je. Orang dah ada sifat ihsan, dia dah menjangkau negara kita. Dia dah buat korban dekat Cambodia sebab dia tahu orang fakir miskin kat sana macam mana. Dia dah buat korban dekat mana? Dekat Indonesia, dekat mana lagi? Dekat mana-mana tempat lagi lah. Tempat Somalia, Mali, semua tempat-tempat yang kita tengok ini betul punya miskin. Kita sebagai masyarakat Islam Singapura, kita juga buat korban. Macam itulah saya kira sekarang semua dah didedahkan dengan keadaan masyarakat yang di luar sana. Untuk hari ini, kalau kita ikuti perkembangan yang berlaku dekat luar negeri itu, sudah pun mencecah 30,000 orang dah meninggal, orang dah terkorban, dah mati syahid. Dan kebanyakan 70% hingga 80% semuanya di kalangan wanita dan juga kanak-kanak. Kalau pada awalnya kita ikuti perkembangan peperangan yang nak disasarkan kepada orang-orang yang kononnya pengganas, dinasihatkan kepada orang-orang yang tak bersalah ataupun rakyat biasa. Dia kata contohnya lah daripada Bukit Panjang. Bukit Panjang tempat dah tak selamat dah. Pergi jauh sikit, pindah jalan lah ke tempat yang lebih selamat. Ke mana tempat selamat? Pergi hospital, insya-Allah selamat. Okey, jalan lagi, jalan sampai ke mana? Sampai pergi Pasir Ris, sampai pergi Changi. Tapi keadaan kita sekarang kita tengok ini, yang dekat Changi pun dah tak selamat. Dekat Changi pun dah kena bunuh, dah. Subhanallah. Dan yang dekat dalam hospital ni pun dah lagi tak dapat healthcare ataupun tak dapat lagi keperluan-keperluan asasi, seperti makan minum. Jadi ramai yang terkorban, bukan sahaja terkorban kena bedilan senjata, tetapi ramai saudara kita yang terkorban akibat daripada bedilan-bedilan ini, yang di mana mereka tak dapat nak minum air yang sihat, nak dapat air mineral. Kita bukan main senang, tak ada air mineral water, ada tap water. Ada juga orang komplain, Ustaz, hari ini kenapa water cooler rosak? Habislah, tak ada air sejuk. Kenapa masjid ni air water cooler rosak? Dah lah cuaca panas, bila nak betulkan? Dah seminggu tak betul ni. Kita dah kehausan. Ini orang Singapura, orang kita. Tapi kalau orang yang lebih susah, nak dapatkan air yang bersih, yang boleh minum, sebersih air tap water pun dah tak boleh. Nak kata nak beli, memang nak dapatkan untuk beli pun tak boleh, kerana air tu dah susah nak masuk ke dalam tempat mereka. Jadi daripada situ tak dapat makanan, tak ada air. Kemudian di dalam hospital orang yang tercedera, kakinya patah,
nak dapatkan rawatan pun susah sebab terlalu ramai dan sempit sangat dekat dalam hospital tu. Mana yang orang ada penyakit, existing penyakit seperti penyakit kencing manis yang tak cukup mesin dialysis. Kemudian yang mana orang yang ada sakit kanser yang tak dapat nak buat kemioterapi. Yang mana budak-budaknya ada malnutrition, yang tak cukup nutrasi untuk nak makan. Maka terbengkalai, kebulur dan macam-macam lagi berlaku. Sekarang ini kita sedang katakan ni sekarang ni berlaku. Sedangkan kita ini dalam keadaan aman, damai, sihat, sejahtera, ada masalah. Tapi masalah kita tak sehebat masalah mereka. Subhanallah tuan-tuan. Masalah yang kita hadapi sebesar macam mana sekalipun tak akan menandingi masalah saudara-saudara kita yang berada di sana. Kuat sangat sampai orang pelankan mic saya. Tak apa. Saya punya suara ni tak boleh nak kuat sangat. Makin kuat nanti dia punya saya energi saya. Tapi tak apa, kita teruskan. Jadi ini pun jadi masalah padahal tak ada masalah. Jadi setiap kali ada masalah kita fikir ini tak ada masalah, nak bandingkan dengan orang-orang yang lebih banyak masalah. Jadi kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Maksudnya orang yang lebih susah, orang yang kurang bernasib baik. Jangan lihat orang yang lebih. Kerana kalau kita lihat orang yang lebih daripada kita, takut kita punya hati ini tak mampu untuk nak mendidik jadi orang yang bersyukur. Takut kita jadi orang yang cemburu, dengki dan nak mengharapkan orang yang kaya tu supaya ditarik balik rezeki mereka. Tak semua boleh terima orang yang lebih daripada kita. Ada yang mata merah. Jadi apa kata Nabi? Nak jadi orang yang bersyukur, kita kena lihat orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Daripada situlah kita dapat memupuk sifat orang yang bersyukur. Jadi dalam nak pergi ke Ramadan ini, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang penuh rahmah, barakah, kasih sayang Allah SWT ni akan mencurah-curah kepada kita. Tapi macam mana kita nak mulakan bersyukur ni? Dan yang pertama adalah untuk kita lihat orang-orang yang kurang daripada kita. Macam mana masalah sekalipun kita ada jumpa dengan saya dengan masalah-masalah yang dikongsikan kepada saya. Apa masalah dia? Masalah dia ialah nak kahwin lagi. Ustaz, susah ke nak kahwin lagi kat siapa? Nak pasang dua ni susah ke? Itu masalah dia. Sedangkan dia dah ada isteri dah, dah ada anak dah. Nak kahwin lagi. Jadi itu jadi runsing kepala dia. Ada orang tu masalah. Yang kedua, ada masalah tentang anak-anak. Ada masalah anak-anak. Ustaz, anak saya ni dah besar panjang. Dia dulu saya senang nak kontrol dia. Tapi sekarang anak lelaki saya ni asyik terperap kat bilik je. Jadi apa yang cik risaukan? Saya tanya, apa yang cik risaukan? Yalah, apa dia buat kat dalam bilik? Asyik-asyik kat komputer. Memanglah zaman sekarang cik. Sekarang banyak dengan komputer. Kerja pun dengan komputer kan. Dengan email. Mungkin entertainment pun sekarang kat komputer. Mana orang keluar tengok TV lagi. Tengok TV mungkin bapak-bapak, mak-mak. Mungkin anak-anak tu kat bilik je. Tapi Ustaz, dia dah zaman di mana patutnya dia kahwin tapi dia tak kahwin. Jadi saya risau, saya takut dia buat maksiat. Itu masalah bagi sebahagian orang. Ada pula masalah yang tak dapat anak. Belum dapat anak Ustaz, dah 9 tahun kahwin, dah 9 tahun nikah. Dah cuba, dah makan jamu, dah makan tokak ali, macam-macam dah cuba. Tak dapat juga anak. Jadi macam mana Ustaz? Jadi jawapan dia senang saja. Jawapan dia pergi tengok news, tengok TV, tengok YouTube, tengok apa yang sedang berlaku dekat sana. Nanti kita akan rasa bersyukur dan kita akan rasakan yang sebenarnya masalah kita tak boleh nak menandingi mereka. Kita risau, kita tak tahu nak makan apa ni. Aduh, laparlah. Lepas syarahan ni, aku nak pergi kedai mana yang masih buka. Perut lapar. Itu kita risaukan. Tapi di sana risaukan, aku boleh hidup lagi tak? Lagi 1 jam, lagi 2 jam. Sebab kapal terbang asyik jalan kat atas. Bila-bila boleh kena boom.
Subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba yang bersyukur. Bila bertemu Ramadan ni, kita bersyukur sebab Allah masih lagi sayang kita dan menempatkan kita, dan kita punya takdir ni kita hidup dalam kawasan yang tak ada perang. Alhamdulillah. Kita hidup dalam kawasan yang tak ada apa ni orang kata bencana alam. Kita hidup dalam kawasan yang boleh harmoni antara masyarakat berlainan bangsa. Sebab kadang-kadang kita tak perasan benda ni dah daripada dulu dah. Sejak aku hidup tak ada apa-apa pun, kecuali siapa yang pernah hidup zaman 60-an lah. Jadi bagaimana nak bersyukur? Kita kena lihat kembali ada orang-orang yang tak bernasib baik macam kita. Jadi tuan-tuan apa yang dikasihi Allah sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi SAW pada hari ke-30 Syaban. Hari ke-30 Syaban, seperti mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan Rasulullah SAW pada hari akhir Syaban. Ini kalau kat Singapura kita jangkakan hari Isnin lah, last Syaban. Jadi first Ramadan jangkanya hari Selasa, betul tak? Jadi first Ramadan hari Selasa, Tarawih hari Isnin malam. Jadi 30 Syaban tu hari Isnin depan. Jadi sebagai contohlah, pada akhir Syaban, waktu itu Nabi berkhutbah. Nabi memberikan pesanan kepada para muslimin. Maka kata Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, qad azallatkum syahrun azim." Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kamu sebuah ataupun satu bulan yang agung, yang mulia. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Syahrun mubarak. Bulan tu banyak berkat. Berkat ni apa? Berkat ni adalah sesuatu yang kita buat sikit, dia akan rasa banyak. Ataupun perkara yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang sedikit tapi rasa macam banyak. Ya, itu berkat. Sebagai contoh, kita berkat makan. Kalau kita makan berdulang dengan ramai-ramai, share 5 orang. Kita kalau makan sikit, biasanya kita dah rasa okey, dah rasa kenyang. Kecuali kalau memang orang tu lapar lah. Tapi kalau makan seorang, kemungkinan kita akan rasa lapar lagi dan kita boleh habiskan semua. Tapi kalau kita kongsi dengan orang, dia punya berkat makan ramai ni, dia akan kenyang cepat. Kalau tak kenyang cepat, maknanya tak berkat. Jadi either tak, sebab tak kenyang, sebab orang yang kat depan tu ambil ayam lebih, dia tak share. Ataupun memang dia lapar. Itu je. Tapi ala kulli hal, kalau orang yang makan berdulang ni, berjamaah ni, dia akan ada keberkatan di dalamnya. Jadi itu dia. Ataupun contoh yang lain, orang yang diberikan umur yang panjang, tapi dengan umur yang panjang tu dia tak buat banyak benda. Dia tak buat banyak benda sebab umurnya itu disisiakan sahaja. Sebaliknya, orang yang umurnya pendek, tak panjang, dia boleh buat banyak benda. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi umurnya hanya 45 tahun sahaja dalam riwayat. Umurnya tak panjang, 45 tahun meninggal. Dan beliau tidak bernikah, tak berkeluarga. Tapi beliau rahimahullah berjaya menulis dan mengarang buku yang begitu banyak. Bila cakap Imam Nawawi, semua orang tahu. Ini berkat hidup. Begitu juga orang yang ada duit sedikit, tapi dia cukup untuk beri makan kepada ahli keluarga dia. Ini berkat. Dia sikit, duit tak banyak, gaji tak banyak, gitu je. Kalau ikut logik perkiraan,
biasanya dia tak boleh survive. Tapi saya lihat ada juga orang-orang yang gaji dia tak banyak, income tak banyak, tapi boleh membesarkan 5 anak, 5-5 pergi universiti. Sebab bapa dia ni guru Al-Quran. Masya Allah. Yang ini keberkatan Al-Quran. Jadi daripada Al-Quran itu mengalir kepada rezekinya, dan tak payah guru tu jadi kaya raya untuk nak tampung anak dia sampai universiti. Allah mengkayakan dan mencukupkan keperluan anak-anak dia. Allah kasih rezeki dari sudut apa? Kepintaran kepada anak dia. Anak dia pintar, anak dia sihat. Bila anak dia pintar, bijak, so bila apply university, dapat scholarship, macam itulah. Ada orang sponsor. Jadi Allah SWT berikan rezeki-rezeki dari sudut yang lain, bukan wang ringgit. Jadi rezeki tak boleh dipandang wang ringgit saja. Jadi Allah berikan dari sudut kesihatan kepada guru tu, kepada isteri dia, kepada anak-anak. Tak ada sakit, jadi tak payah bayar banyak duit doktor. Jadi inilah keberkatan. Jadi keberkatan dalam bulan Ramadan, walaupun dia 30 hari, tapi orang beramal tu seolah-olah dapat 30 tahun. 30,000 tahun. 300 tahun. Macam-macam lagi. Kita tengok saja dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, saya sambung baca hadis ni. Fihi Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, yang di mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyama lailihi tatawu'an. Allah menjadikan siang Ramadan itu fariidah. Siang Ramadan wajib berpuasa, dan malam Ramadan itu tatawu'an, qiyam ataupun salat ibadah pada malam itu sebagai ibadah tambahan dan sunnah. Jadi bila kita masuk Ramadan, daripada awal lagi kita kena bersedia. Jadi kenapa kita kena baca yang tadi itu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa agak-agak? Sebab kemungkinan ini nak memberikan kita satu, orang kata tu, persediaan. Sebab persediaan Ramadan, kata para ulama, bukan start daripada nisfu Sya'ban. Dia bukan start daripada awal Ramadan. Sebaliknya dia start daripada bulan Rejab lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita seolah-olah kita baca Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah aku dalam bulan Rejab dan Sya'ban, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Maknanya aku kena bersedia, bulan Ramadan ni dah nak dekat. Dari bulan Rejab lagi aku dah doa, ya Allah kau berkatilah dalam bulan Rejab dan Sya'ban, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Jadi persediaan Ramadan ni mula 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum Ramadan. Subhanallah. Jadi kata ulama, salah satu ulama memberikan sebuah syair yang hebat, yang saya tak hafal lah, tapi lebih kurang macam ni. Ibarat Rejab ini adalah ibarat kita berwuduk ataupun kita menyucikan badan kita. Kemudian Sya'ban ibarat kita mengenakan pakaian dan berwangi-wangi. Dan Ramadan adalah waktu kita bersolat. Agak-agak boleh faham tak apa maksud dia? Rejab ibarat kita bersuci, mandi ke atau angkat wuduk ke. Sya'ban ibarat kita kenakan pakaian yang indah dan pakai minyak wangi. Bila dah sampai Ramadan, disitulah kita mula ibadah. Maknanya bukan start kita warm up engine kita pada malam Ramadan pertama. Bukan baru kita nak belajar bab Ramadan, baru nak istighfar, baru nak taubat pada malam pertama Ramadan. Tidak. Kata ulama, 3 bulan sebelum tu nak kena prepare. Subhanallah. 3 bulan sebelum tu nak kena bertaubat. Jadi Rejab istighfar banyak kan? Rejab syahrul istighfar. Rejab bulan kita istighfar banyak-banyak. Kemudian dah sampai Sya'ban,
ditambahkan lagi persediaan dia. Apa persediaan yang dicontohkan oleh Nabi? Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu tidak paling banyak berpuasa sunnah. Paling banyak berpuasa sunnah dalam bulan Sya'ban. Lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ya Rasulullah selain daripada bulan Ramadan puasa 30 hari full, Rasulullah puasa Sya'ban ni banyak sekali. Jadi bila ditanya, wahai Rasulullah, kenapa puasa banyak-banyak ni dalam bulan Sya'ban? Maka kata Nabi apa? Inilah bulan di mana kathirun minan nas yaghfulu fihi. Kata Nabi, qala, inilah bulan di mana ramai orang-orang ataupun umatku yang lalai. Sebab momentum dia nak kena start. Bulan Ramadan kan terus nak kena gear 5. Jadi Sya'ban ni dah kena mula berpuasa sunnah. Kecuali kalau orang tu tak biasa puasa, Isnin Khamis tak puasa, alih-alih nak puasa daripada nisfu Sya'ban sampai Ramadan, dia tak boleh lah, kan? Kalau orang yang dah biasa puasa tu boleh. Dah puasa Isnin Khamis puasa putih 3 hari. Jadi kalau dah masuk nisfu Sya'ban sampai awal Ramadan, dia boleh teruskan puasa Isnin Khamis. Tapi bagi orang yang tak biasa, tak pernah puasa Isnin Khamis, tak usah-usah nak puasa, itu kira tak dibolehkan. Jadi daripada sekarang, daripada start nisfu Sya'ban minggu lepas sampailah awal Ramadan, dah tak boleh puasa kecuali orang yang dah biasa puasa ataupun puasa qada. Mana-mana yang belum habis puasa wajib, maka bolehlah teruskan puasa ni. Teruskan puasa saki baki bulan Sya'ban ni. Jadi macam itulah tuan-tuan puan yang dikasihi Allah sekalian. Ya, persediaan Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Dan begitu juga Nabi kata, sebenarnya bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah angkat amalan kita. Allah angkat. Jadi malaikat akan report kita punya amalan dia akan persembahkan kepada Allah. Dan kata Nabi, aku suka dalam keadaan berpuasa bila amalan aku diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka Nabi katakan di situ ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan siang dia puasa wajib dan malam qiyam Ramadan sebagai tatawwu'. Kenapa kita kena puasa ni? Apa pasal kena puasa Susah betul nak puasa ni. Bagi budak-budak lah. Tapi kalau yang dah besar susah juga, tak tahu nak cakap apalah. Biasa puasa. Kenapa kena puasa? Kita tahulah puasa dari sudut kerohanian banyak membantu untuk nak kalahkan hawa nafsu kita. Dan kalau kita tengok amalan puasa ni ataupun fasting ni, dia bukan sahaja unik untuk orang Islam. Puasa ni pun untuk orang yang bukan Islam. Kalau kita kaji sejarah, puasa ni dia wujud seawal lagi waktu agama Yahudi lagi. Agama Yahudi dulu ni memang dah ada puasa dah. Dia panggil Yom Kippur. Yom Kippur, puasa. Dan juga Nasrani pun ada juga puasa dah. Dan sampai sekarang lah, walaupun Nasrani ni memang kebanyakannya sudah terpelesong, dia dah terpelesong, dah salah. Yang modern Christianity pun ada mengamalkan fasting, ada mengamalkan puasa. Cuma bentuknya tak sama macam kita. Ini dari sudut kerohanian agama. Dan kalau orang tak ada agama pun, free thinker sebagai contoh, tak ada agama, dan mereka yakin, mereka tahu puasa ni banyak manfaat dari sudut kesihatan. Jadi Nabi kata, sumu tasihu, puasalah kamu akan sihat. Puasalah, niscaya kita akan sihat. Bila kita kata sihat, bukan sahaja sihat jasmani. Sebab Nabi ini bila cakap sesuatu, tentu sekali dia melibatkan semua aspek kerohanian, mental kita, emosi kita, jasmani kita, sihat. Jadi puasa dia akan bawa kesihatan. Jadi bagi orang yang tak ada agama, yang di mana mereka puasa disebabkan kesihatan, pun ada dasarnya. Ada dia punya studies dia. Sebab tu kalau kita sebelum nak ambil darah, nak cek gula kan, kadar gula macam mana, kita kena puasa tak? Kena puasa. Doktor cakap, okay, next week your appointment
your appointment Monday 10 a.m. Make sure 6 hours before you fast. You don't eat anything. Kalau tak accurate. Aku nak check kau punya sugar level. Lepas tu dah hari Isnin, pukul 7 pagi kita boleh tahan. Pukul 8 kita punya perut pun dah lapar. Terpaksa kita minum kopi sikit. Bila minum kopi ada tak efek dekat darah kita? Ada lah efek kan. Sugar level pun ada efek. Kita pergi ke doktor, doktor ambil darah kita tinggi. Kenapa lu punya darah tinggi ni? Oh lu makan lah. Makan lah, lapar. Kan nak cakap jangan makan. Doktor pun percaya dengan fasting ni membawa kesan kepada dalam perut. Sebab dia akan membantu kita punya dalaman ni. Dan begitu juga ada istilah kalau orang nak diet, nak lose weight, dia ada istilah sekarang intermittent fasting, betul tak? Intermittent fasting. Ni saya pernah amalkan juga, bagus. Intermittent maknanya ada waktu kita puasa, ada waktu kita makan. Jadi dalam satu hari 24 jam. Intermittent fasting, 8 jam makan, 8 jam buka. Ataupun 16 10 16-10 betul lah. Itu 26 16 14 10 14 24 10 14 10 jam puasa, 14 jam makan. Jadi bila 10 jam puasa tu kita kasih rehat kepada digestive system kita, macam-macam lah. Darah kita, gula kita, blood pressure kita, otak kita. Ini semua kesihatan dari sudut fizikal dan memang terbukti. Ini Nabi dah kata dah 14,000 tahun lepas. Dulu belum lagi ada teknologi, belum lagi ada discoveries berkataan tentang apa, tentang kesihatan ni. Tapi Nabi dah kata sumu tasihu. Puasa insya-Allah sihat bagi akal kita, jasmani kita, rohani kita, dalaman, luaran dan semua. Masya-Allah. Jadi ibadah puasa ni dia bukan unik dalam agama Islam. Sebab itu bila Allah nak perintahkan puasa dalam surah Al-Baqarah, kata Allah apa? Kutiba alaikumusiyam, telah difardukan kamu puasa, kama, seperti mana memang difardukan terhadap umat-umat yang terdahulu, telah difardukan terhadap umat-umat sebelum kamu. Maknanya this is not something new, jangan risau. Orang dulu pun buat. Kalau orang dulu boleh, takkan kita tak boleh? Macam itulah. Kalau mereka boleh, takkan kamu tak boleh? Kerana akhir sekali di dalam berpuasa, lapar dahaga, tinggalkan perkara-perkara yang haram tu, apa yang kita nak? La'allakum tattaqun. Semoga kamu peroleh takwa. Itu yang kita nak, supaya kita dapat ketakwaan. Sebab Imam Ghazali kata puasa ni kalau hanya tinggalkan makan minum, kita akan dapat diet je, kita akan dapat secara medical benefits je kita punya kesihatan, tapi tak dapat apa-apa. Jadi sebab tu Imam Ghazali ada susun 3 martabat ataupun 3 peringkat bagi orang berpuasa. Puasa bagi orang awam, jadi puasa makan minum je. Puasa makan minum, jaga hukum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi dia tak jaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi amalan ni dia buat, tapi dalam masa yang sama dia mengumpat. Dalam masa yang sama mulut tak puasa, lidah tak puasa, jari jemari tak puasa, mata tak puasa, kaki tak puasa. Itu kategori yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, puasa orang khusus. Dia up sikit. Dia puasa makan minum, dia puasa mata mereka, dia puasa hidung, telinga, tangan, lidah. Tapi satu je dia tak puasa. Dia tak puasa apa? Dia tak puasa hati. Hati ni tetap ingat dunia. Okay, at least lebih baik lah. Khusus ni lebih baik daripada umum. Dan hati dia tu susah. Sebab asyik teringat dunia, asyik nak kumpulkan duit, harta dunia. Jadi segala benda risaukan tentang wang dan sebagainya. Yang ini level yang kita boleh kecapi insya-Allah. Tapi level yang paling atas Imam Ghazali kata khususul khusus. Puasa bagi orang yang khususul khusus. Ataupun khawas. Apa dia? Siapa? Iaitu puasa orang-orang yang orang-orang aulia Allah dan para anbiya. Jadi mereka puasa mata, hidung lah. Mereka puasa apa? Makan minum. Mereka puasa mata, mereka puasa lidah, jari jemari, kaki.
dan mereka puasa hati mereka juga. Tak teringat lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati ni tak akan consume benda-benda lain kecuali akhirat sahaja. Yang ini boleh tak kita buat? Susah jangan terlalu nak target atas sangat. Jadi target yang bawah sikit insya-Allah. Jadi kita ni hamba Allah yang lemah. Kita tahu kita kena kasih dorongan dan semangat kepada diri kita dan kepada orang lain supaya dapat puasa yang khusus tu. Nak konsisten pun susah. Jadi itulah puasa. Jadi puasa, itu kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Dan berapa ramai orang yang bangun malam macam qiyamul lail, tapi dia tak dapat apa-apa kecuali hanya tahan ngantuk sahaja. Sebab ada orang bangun malam tapi dia tengok bola. Bangun malam tengok bola. Ataupun bangun malam tak tidur, tapi dia sahur cepat. Siang dia sahur kat kedai kopi ikut jam 3 pagi berbual sampailah subuh. Jadi ibarat dia qiyam, tapi qiyam tak ada pengisian ibadah. Itu yang maksud Nabi. Bangun, ada orang bangun malam, tapi bangun malam dia tak dapat apa-apa kecuali tahan ngantuk sahaja. Baik, seterusnya, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fima siwahu. Barang siapa yang berusaha untuk nak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan kebaikan yang sedikit, maka ia seolah-olah melakukan ibadah yang wajib. Dalam arti kata yang lain, siapa yang melakukan ibadah sunnah dalam bulan Ramadan, maka seolah-olah dia melakukan ibadah fardu. So the level dia akan dinaikkan. Orang yang buat solat tahiyat masjid sebagai contoh, solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tarawih, kalau dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka pahala dia seolah-olah dia dapat pahala wajib. Ini rahsia dia. Dan barang siapa yang buat ibadah-ibadah wajib seperti solat 5 waktu, zakat harta, zakat fitrah, maka dia akan digandakan pahalanya. Digandakan pahala dia, kata Nabi apa? Kana kaman adda sab'ina fariidah. Seperti seolah-olah dia melaksanakan 70 ibadah wajib. Siapa yang buat ibadah wajib satu, dia akan dapat seolah-olah dia buat 70 ibadah. Siapa yang solat zuhur berjemaah, bayangkan solat zuhur seorang satu pahala. Kalau berjemaah times 27. Times 27 ni bukan plus Jadi kalau kita dapat solat zuhur tu sebagai contoh, hari tu kita dapat 50 markah, maka times 27. Kalau hari itu Allah nak kasih 100 markah, times 27. Itu maksud dia 27 kali ganda. Dia bukan plus 27, times 27. 27 kali ganda lebih baik. Maka kalau dilakukan di dalam bulan Ramadan, bayangkan tuan-tuan dan puan, berjemaah dalam bulan Ramadan lagi, times 27, times 70 lagi. Seolah-olah kita laksana 70 ibadah solat zuhur berjemaah. Ini baru satu ibadah. Belum lagi 5 waktu, belum lagi ibadah-ibadah wajib yang lain. Jadi Allah Maha Pemurah, Maha Pemurah. Allah akan kasih banyak ganjaran dalam bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, dan bulan Ramadan kata Nabi adalah bulan di mana kita praktikkan kesabaran. Kita banyak bersabar. Kenapa sabar? Sebab biasanya kita akan diuji oleh Allah dalam bulan Ramadan. Ujian yang biasanya adalah ujian ketika kita lapar lah. Bulan Ramadan maksudnya panas, batu yang panas, dan dia berlaku pada bulan yang ke-9 kalau ikut kalender hijrah. Bulan ke-9 biasanya dekat negeri Arab, di tanah Jazirah Arab, ialah bulan summer, panas. Kita tahu kalau di sana musim panas boleh mencecah 40 suhu darjah Celsius. 40 darjah Celsius ni memang panas lah, orang boleh kena. Kalau orang pergi sana darah tinggi memang dan naik lah, pergi hospital terus. Macam tu lah
keadaan di sana. Jadi Allah kasih ujian bulan Ramadan puasa bila tengah panas. Tapi Ustaz, ada kalanya orang yang berpuasa ni dekat Singapura tak adalah panas mana. Ada pula puasa dekat negeri sejuk. Apa dia punya cabaran dia? Apa kesabaran dia? Cabarannya ialah walaupun dia tak cuaca panas, tapi hati dia panas. Kenapa? Sebab Allah akan datangkan ujian kepada dia yang menyebabkan hati dia tu panas, macam nak gaduh je. Ataupun dia tengah puasa, dia lapar. Kerana musim sejuk ni makin lapar, betul tak? Bila mana sejuk, lapar, dia tak boleh makan. Bila tak boleh makan, bila dia pergi ke bazar Ramadan, macam-macam warna minuman dihidangkan, macam-macam burger ada. Boleh makan tak time tu? Tak boleh. Maka panas tak hati dia? Panas. Itu dia, panas hati aku. Ataupun waktu itulah orang cari pasal dengan dia. Kadang-kadang kat masjid pun orang cari pasal. Nak beratur bubur pun gaduh juga. Saya berpuasa, saya pun puasa. Macam adalah satu tu dulu, baru-baru saya balik belajar. Kemudian volunteer lah sikit dekat masjid. Volunteer kasih bubur, beratur lagi, beratur. Yang nak ambil lagi beratur. Sekali saja. Sekali ada orang tu beratur 2 kali. Adalah ada yang tak beratur, ada yang potong jalan, menyebabkan marah. Orang yang beratur tu marah lah. Jadi saya yang baru balik ni macam lagi mentah kan, tengok astagfirullahalazim, ada orang buat gini kira masih naif lah. Masya Allah, ada orang nak tipu nak ambil bubur pun tipu bulan puasa ni. Jadi orang belakang tu tak puas. Pak Haji, beratur Pak Haji, beratur. Saya perlukan ni, saya perlu gini. Tak ada, kita dah beratur ni. Saya puasa. Dia tu pun jawab, saya pun puasa. Lah, tak settle lah. Kalau dia cakap saya puasa, saya pun puasa. Lama-lama volunteer pun cakap, saya pun puasa. Sudah, dua-dua tak dapat. Macam tu Sebab mereka mengamalkan hadis. Kata Nabi apa? Wa inni mru'un qatalahu aw syatamu falyaqul inni shaim, kan? Siapa yang nak, kata Nabi, bulan puasa ni as-siyamu junnah. Puasa ni perisai dan binting. Siapa yang nak cari gaduh ataupun yang nak bergasak, nak berperang dengan kamu, maka cakaplah kepada orang yang nak berperang kepada kamu, sesungguhnya aku puasa. Memang betul lah, Haji itu dia memang amalkan sunnah. Memang dia pesan, dia ikut cakap Nabi, betul juga. Sesungguhnya aku puasa. Tapi tak diterima oleh orang yang sana tu. Sesungguhnya aku juga puasa. Lama-lama defeat the purpose lah. Macam mana ni? Sebenarnya Nabi kata supaya cakap kepada diri sendiri, bukan cakap kat orang. Kalau you cakap kat orang, of course orang tu triggered. Aku pun puasa. What do you mean? You provoke me? Are you trying to say that I am not fasting? Sebenarnya Nabi kata, falyaqul inni shaim. Katakanlah kepada diri kamu. Maknanya cakap dengan nafsu kita, dengan hati kita, sesungguhnya aku puasa. Sudah, jangan gaduh. Sudah, aku puasa, aku puasa. Bukan cakap kat orang, aku puasa. Orang tu boleh cakap, aku pun puasa. What's the point? Apa masalah kau? Sebab tu jadi gaduh. Macam tu ya, tuan-tuan puan yang dikasihi Allah sekalian. Memang kata Nabi, Nabi dah kata, wa huwa syahrus sabri. Di mana bulan ini perlu bersabar dan banyak kesabaran. As-sabru thawabuhul jannah. Puasa itu dia punya ganjarannya adalah syurga. Dan wa huwa syahrul muwasah. Bulan ini juga adalah bulan yang kita memberikan kasih sayang kepada orang, membantu orang yang fakir miskin. Bulan di mana kita bantu orang yang susah. Di mana yang kita boleh akses ni, kita bantu. Macam tadi, kalau kita rasa kita nak kasih derma kepada orang yang luar negeri, mana ada badan-badan yang boleh dipercayai, derma, silakan. Tapi jangan lupa orang miskin di kalangan kita juga ada. Bukan tak ada, ada. Jadi saya memberikan rekomendasi lah, saranan kepada semua. On top of ataupun di samping kita mengeluarkan duit zakat, fitrah dibayar kepada masjid, ataupun kita bayar kepada badan-badan yang terima zakat, kita sendiri kalau nak derma, biar kita sendiri yang cari orang miskin. Biar kita sendiri ada kenalan dan kontak dengan 1 atau 2 rumah-rumah yang memang benar-benar fakir miskin. Kerana manfaat dia apa tahu tuan-tuan puan? Yang pertama, kita sendiri yang ada, kita sendiri pengalaman kita yang hantar makanan dan kita keluarkan duit zakat atau kita keluarkan derma kepada dia, kita sendiri akan menyaksikan keadaan mereka. Ada beza, ada impact.
daripada kita kasih orang lain, wakil untuk kasih kepada orang lain. Itu boleh buat lah kalau kita banyak duit memang. Kita kalau boleh banyakkan, diversify kita punya derma. Dan yang manfaat kedua ialah kita dapat bersilaturahmi, berukhuwah dengan orang susah. Ini sikap Nabi, sifat Nabi. Nabi ni hubbul masakin. Nabi sendiri doa, ya Allah, kau bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Nabi bukannya doa, tapi Nabi practically, Nabi tinggal di kawasan, memang rumah Nabi belakang dia Ahlus Sufah, rumah orang-orang miskin. Kalau Nabi ada lebih, Nabi akan bawa orang-orang miskin datang ke rumah, share makanan, share minuman susu yang Nabi dapat, hadiah-hadiah. That is Nabi. Nabi ni sifat pemurah. Itu di luar Ramadan, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena ada action plan daripada hari ini. Apa aktiviti aku ni? Siapa orang susah, aku dah kenal ke tak? Kalau tak kenal, join grup-grup yang buat hantar makanan iftar, hantar makanan sahur. Kerana dia punya rasa kepuasan dia tu lain. Kalau ada anak-anak, bawa sekali. Ini tarbiyah yang hebat. This is the moment, teachable moment untuk kita bawa budak-budak sekali untuk berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang susah. Masuk rumah dia sekali lah kalau diizinkan. Sebab itu saya katakan, sebab kenapa apa? Sebab saya sendiri ditarbiyah macam tu oleh orang tua saya. Saya setiap tahun dulu, saya ingat lagi, sampai sekarang dah nak masuk umur 40 tahun, kita masih ingat macam mana mak bapak kita buat. Jadi mak bapak kita dulu, saya tinggal daerah East di Chai Chee, di Siglap. Jadi kita akan pergi ke satu rumah di Chai Chee, rumah orang susah. Dan saya rasa dia orang tua lah, tu 20 tahun lebih lepas, sekarang dah tak ada lah. Jadi saya dengan adik-beradik, kita setiap tahun bulan puasa mesti akan pergi ke sana. Kita sendiri akan beli beras, makanan-makanan, minyak semua. On top of that kita kasih cash. Dan mak bapak ajak masuk sekali rumah, tengok keadaan mereka. Memang susah. Dan anak-anak ni akan belajar banyak. Masya Allah. Jadi ada anak-anak kecil ni bagus. Ya, saya anak kecil pun insya Allah kita akan bawa. Tengok bagaimana kehidupan mereka berbeza dengan kita. Kalau anak-anak kita, you want handphone, tak dapat, mengamuk. Tak tengok YouTube. You tengok, ada tak TV kat dalam rumah dia? Balik cakap lah, ada tak? Kalau you tengok YouTube, tengok orang Gaza ke apa kan, tu jauh. Tapi ni among us, dalam komuniti kita ada orang susah. Maka dalam bulan Ramadan, sebab tu Nabi anjurkan kita supaya ingat orang yang susah, orang yang memerlukan. Syahrul Muasa. Kemudian wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, di mana bulan ini Allah akan, saya akan habiskan jap bulan di mana Allah SWT akan memberikan rezeki yang banyak kepada hamba-hamba Allah. Maknanya murah rezeki insya-Allah. Kalau siapa yang nak tambah income, berniagalah dalam bulan Ramadan. Saya yakin masyarakat kita ni semua pemurah. Mereka akan beli. You jual lah mi tu $3 pada asalnya. Jual $5 pun orang beli sebab orang lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang nak buat buka. Yang ketiga, memang orang nak bantu orang-orang perniagaan orang Islam. Jual mahal pun insya-Allah orang akan beli. Baik, seterusnya wa man fattara fihi sha'iman, siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahala dia akan dapat seperti mana orang itu berpuasa. Ya, jadi kita puasa, dia puasa. Kita kasih makanan untuk dia buka puasa, dia makan makanan kita, kita akan dapat pahala dia. Jadi kata sahabat Nabi, wahai Rasulullah, sebahagian daripada kita ni taklah ada kemewahan. Macam mana? Maka kata Nabi, akan dapat pahala kalau kalian berikan sebiji kurma. Kalau satu biji kurma dia dah cukup untuk memberikan orang lain makan buka puasa. Jadi para ulama mereka nasihatkan macam mana tahu? Kalau kita sedang berjemaah ni ramai-ramai, kita tak mampulah nak sponsor 200 300 satu hari kan kat masjid. At least kita punya bag ni, bag yang kita bawa pergi masjid ni ada beberapa kurma. Ataupun gula-gula ke, coklat kurma ke. Jadi dalam situ, satu tu kasih orang sebelah. Dan yang sebelah tu kasih dia pula, exchange. Satu kurma untuk awak, satu kurma untuk aku. Walaupun dua kurma tu sama jenis. Awak ajwa, saya pun ajwa. Awak albarni, awak mabrum, safawi, saya kasih kurma Iran. Tak kisahlah, janji tukar. Jangan bawa sendiri, beli makan sendiri punya. Ini para ulama nasihat. Kalau nak dapat pahala lebih, mana yang kita bawa kat rumah tu, kita exchange orang.
Ataupun letak je kat situ lah. Letak je. Cuma sini ada sistem Jangan main letak je. Mungkin kena kasih dulu volunteer, ketua volunteer ke siapa-siapa. Jadi macam itulah tuan-tuan puan, kita hari-hari dapat pahala kasih orang makan. Jadi kata Nabi, kalau orang tu tak ada kemampuan untuk nak sponsor banyak-banyak, just one biji kurma pun dah cukup, dengan seteguk air pun dah cukup untuk mendapatkan pahala memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Baik. Wahwa syahrun awaluhu rahmah, bulan di mana awalnya rahmah, pertengahannya pengampunan, dan akhir sekali mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pelepasan daripada api neraka. Maka perbanyakkanlah 4 perkara. Perbanyakkanlah zikir 4 perkara. 2 perkara ini akan menyebabkan Tuhanmu redha kepada kamu, dan 2 lagi perkara menyebabkan kamu ini akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Banyakkan syahadah alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua istighfar, dan yang ketiga minta supaya dimasukkan ke dalam syurga, dan yang keempat minta dijauhkan daripada api neraka. Yang daripada 4 inilah kita punya zikir harian dalam bulan Ramadan, setiap kali tarawih atau solat 5 waktu. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Diulang 3 kali. Dan akhir sekali, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kita akan baca insya-Allah setiap hari dalam bulan Ramadan, dan menepati dengan apa yang Nabi katakan ini. Mesti minta 4 perkara. 2 perkara Allah akan redha kita, iaitu kita syahadah, ucap kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian istighfar, astaghfirullah, kemudian minta syurga, nas'alukal jannah. Yang keempat, wa na'udzubika minan nar, minta perlindungan daripada api neraka. Jadi begitulah hadis yang panjang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sebanyak-banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah panjangkan usia kita sampailah Ramadan, kerana Ramadan itu lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. 1 saat Ramadan lebih baik daripada 1 saat daripada bulan-bulan yang lain. 1 minit lebih baik daripada 1 minit bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita hidup 1 hari je pun alhamdulillah. Ada yang tak berkesempatan. Kita insya-Allah berkesempatan kalau umur kita panjang. Jadi itu sahajalah. Sekali lagi minta maaf atas kekurangan kalau terlebih waktu, dan kepada para pegawai, sukarelawan Masjid Al-Iman, kita ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jaza di atas layanan dan khidmat kepada kita semua. Kasih makanan free, balik perut kenyang, alhamdulillah. tak fikir nak pergi mana balik ni Itu masalah kita Kemudian terima kasih juga kepada pihak Pertapis yang sudi bertandang ke Masjid Al-Iman untuk sama-sama raikan dan saling menyokong antara satu sama yang lain. Mudah-mudahan Allah pandang semua ni. Allah pandang dan terima. Mudah-mudahan bertambah rezeki kita. Dan mudah-mudahan sebab ni juga Allah akan angkat bala dan juga musibah yang sedang melanda kepada kita dan kepada ahli keluarga ataupun saudara mara kita di luar sana. Jadi itu sahaja saya kira cukuplah. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan minta maaf daripada diri saya sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya tak pasti ada penutup daripada Ustaz Zuhdi ataupun saya tutup terus. Nampaknya tutup terus Ada? Entah. Tak ada Tutup terus. Itu sahaja. Mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.